Ini ialah Gereja Fatimah di Malaysia. Bukan setakat itu sahaja, beberapa gereja yang lain juga menggunakan nama Fatimah. Seperti di Amerika terdapat sebuah gereja dengan nama Our Lady of Fatimah, serta nama gereja yang serupa di India, juga Gereja Fatimah di Indonesia. Menjadi persoalan, kenapa mereka menggunakan nama Fatimah, iaitu nama anak baginda Nabi SAW untuk gereja mereka, sedangkan mereka adalah Kristian? Kita akan bahas dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Untuk pengetahuan sahabat semua, mengenai nama tempat ibadah ni, di New York ada sebuah masjid bernama Masjid Isa Ibnu Maryam. Boleh dikatakan masjid itu unik lah kerana menggunakan nama Jesus. Bagi yang pertama kali tengok mesti akan hairan, kenapa menggunakan nama Jesus? Dan juga kenapa bentuk masjid itu seperti gereja? Pasti akan banyak pertanyaan. Antara sebabnya ialah Jesus juga Nabi Isa adalah orang yang sama, cumanya jalan ceritanya berbeza daripada sisi Kristian dan juga sisi orang Islam. Yang kedua, masjid tersebut yang dulunya adalah sebuah gereja bernama Holy Trinity Church, tetapi ditukarkan kepada masjid disebabkan gereja di kawasan tersebut tidak lagi berfungsi dan penurunan penganut Kristian secara mendadak, sehingga kan orang tidak lagi datang ke gereja. Jadinya tempat tersebut dibelilah oleh orang Islam dan terus dijadikan sebagai tempat ibadah, iaitu masjid. Seterusnya, nama Isa Ibnu Maryam ini juga adalah menarik. Di sisi yang lain pula, penggunaan nama Isa Ibnu Maryam ini juga adalah untuk menarik minat dan juga menjadi tanda tanya kepada penganut Kristian untuk mengetahui dengan lebih lanjut kenapa Islam menggunakan Isa Ibnu Maryam ataupun mengkaitkan Jesus dan juga Mary di dalam Islam. Sahabat semua, tempat ibadah dinamakan dengan tokoh-tokoh yang dihormati dan juga disanjung memang tidak asing lagi, apatah lagi bila ianya ada kaitan dengan Maryam ataupun Nabi Isa, sebagaimana ada masjid yang diberi nama dengan Masjid Mother of Jesus ataupun Masjid Maryam. Sebabnya Nabi Isa dan juga Maryam adalah mulia di sisi Islam. Kita memuliakan Nabi Isa AS dan juga kita memuliakan Sayyidah Maryam kerana mereka adalah keturunan dan juga keluarga daripada Nabi-Nabi. Juga kerana Nabi Isa sendiri adalah seorang Nabi yang Allah berikan pelbagai mukjizat, dan juga Maryam adalah hamba Allah yang diberikan kelebihan juga, sebagaimana banyak diceritakan dalam kisah-kisah. Tetapi di sisi penganut Kristian pula, Nabi Isa bukanlah lagi pesuruh, malah dijadikan Tuhan dan disembah, termasuklah juga Maryam, sehinggalah didirikan patung bagi kedua-dua mereka. Jadinya jelas dan normal lah kalau masjid ataupun gereja dinamakan dengan Masjid Isa Ibnu Maryam ataupun Gereja Jesus ataupun Gereja Mary. Yang menjadi persoalan sekarang ini ialah apakah asas untuk menamakan gereja-gereja Katolik ini dinamakan sempena nama anak baginda Nabi SAW, iaitu Fatimah, dan kenapa mereka melakukannya. Sahabat semua, kisahnya ini bermula pada abad ke-12 ketika Kristian di Eropah itu cuba untuk merebut kembali kota-kota Muslim di Eropah, khususnya di kawasan Spanyol. Jadinya seorang tentara Kristian yang bernama Gonzalo Armigues, dia ini menculik seorang putri Moor, iaitu seorang putri Muslim daripada kerajaan Andalus, iaitu kerajaan Islam pada ketika itu. Sebabnya Spanyol itu pernah dikuasai oleh Muslim, dan antara peninggalan Muslim di sana ialah gereja yang dijadikan masjid. Jadinya pada ketika itu setelah diculik, maka putri itu pun dibawa sehinggalah ke Portugal, sebab jarak Spanyol dengan Portugal ni sangat dekat. Setelah beberapa tempoh lama diculik, wanita Muslim tersebut pun dimurtadkan dan juga dibaptis dan beragama Kristian. Cerita Muslim yang diculik ini ada beberapa versi. Kalau versi orang Barat pula, wanita itu diceritakan jatuh hati dengan lelaki yang menculiknya, bercinta dan kemudiannya murtad. Dan wanita inilah yang bernama Fatimah, yang mana nama Fatimah itu diambil ataupun digunakan atas kecintaan kepada zuriat baginda Nabi SAW oleh Raja Andalusia pada ketika itu. Jadinya putri Fatimah ini setelah diculik dan dimurtadkan, maka ditukarlah namanya kepada Oriana. Meskipun begitu, nama Muslim putri tersebut iaitu Fatimah lebih masyhur, lebih terkenal di sana. Nama Fatimah itu lebih dikenali berbanding nama barunya iaitu Oriana, sehingga nama kota di Portugal itu dinamakan sebagai Fatimah. Jadinya sahabat semua, nama Fatimah itu memang nama diambil daripada anak baginda Nabi SAW, tetapi susuk tubuh yang dibanggakan di Portugal itu ialah Fatimah, putri Andalus yang telah pun dimurtadkan. Sedangnya nak faham macam itulah, menjadi tanda tanya, kalau hanya Fatimah itu dijadikan sebagai ibu kota sahaja, lalu apakah hubungan Fatimah ini dengan gereja, sehingga kan banyak gereja di pelbagai negara menggunakan nama Fatimah. Sahabat semua, secara asasnya gereja-gereja menggunakan nama Fatimah ini disebabkan kota Fatimah itu sendiri yang disandarkan dengan sebuah kejadian yang berlaku di kota Fatimah, kerana di kota tersebut dikatakan berlakunya peristiwa yang ajaib yang diklaim oleh penganut Kristian Katolik. Mereka mendakwa Maria, Mary ataupun Maryam ibu kepada Nabi Isa itu memperlihatkan
memperlihatkan dirinya, menjelmakan dirinya di kota Fatimah, ataupun disebut dengan peristiwa Maryam Apparition ataupun penjelmaan Maria. Kejadian itu berlaku pada 1917 pada bulan Mei, di mana ada 3 anak pengembala yang bernama Lucas, Francisco dan Jacinta itu mengaku melihat penjelmaan Maria di hadapan mereka. Sosok Maria yang mereka lihat itu digambarkan memakai tudung putih dengan perhiasan emas dan juga memegang salib di tangannya. Dan setelah klaim daripada itu, mereka juga mengatakan bahawa Maria berjanji akan kembali untuk menjelma pada 13 Oktober 1917 di khalayak umum di depan orang ramai dan akan mengisytiharkan perang akan tamat setelah penjelmaannya. Dengan begitu maka tersebarlah kabar yang akan ada penjelmaan pada 13 Oktober. Makanya berkumpullah orang ramai daripada pelbagai kawasan memenuhi kota Fatimah yang dianggarkan hampir 100,000 lebih. Mereka percaya akan benar-benar penjelmaan Maria mengikut ramalan yang diungkapkan oleh 3 pengembala tadi. Jadinya setelah mereka menunggu dengan pelbagai reaksi, maka pada ketika itu cuaca pun gerimis dan hujan pun turun. Dan menurut beberapa saksi, setelah hujan dah reda dan matahari pun muncul di sebalik awan, mereka melihat matahari seolah-olah berputar mendekati bumi. Daripada ribuan orang yang datang itu, sisi pandang mereka berbeza-beza, kerana ada yang mengatakan matahari menari-nari, ada yang mengatakan matahari dihiasi oleh warna-warni, kalau sekarang kita sebut pelangi lah. Bahkan ada juga mengatakan tidak melihat dan tidak merasakan apa-apa pun yang berlaku pada ketika itu. Tetapi peristiwa itu dah pun dianggap satu keajaiban, sehingga kan pada tahun 1930 kota Fatimah diiktiraf sebagai satu kota mukjizat disebabkan penjelmaan Maria. Sahabat semua, di sisi lain sebenarnya kejadian itu mengikut saintis ia hanyalah fenomena alam yang biasa terjadi dalam 10 minit, yang mana sekarang ini terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan dan sebagainya. Dan ia juga pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Kalau kita sebagai muslim ni disunatkan untuk solat ketika berlakunya gerhana dan sebagainya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya ini gerhana matahari adalah tanda-tanda yang Allah hantar. Ia tidaklah berlaku kerana kematian ataupun kehidupan seseorang, akan tetapi Allah menghantarkannya untuk menimbulkan rasa takut kepada hambanya. Apabila kalian lihat ia berlaku, segeralah mencari perlindungan dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepadanya dan memohon keampunan kepadanya. Jadinya sahabat semua, gerhana ini bukanlah lagi perkara yang baru. Ia sering berlaku sebagaimana juga berlaku baru-baru ini. Gerhana matahari terjadi sehingga dunia gelap seketika dan menjadi tarikan kepada orang ramai. Cumanya ia hanya berlaku di beberapa negara di Eropah. Di sisi yang lain juga seorang teknologi yang bernama Lisa J. Swabel dalam bukunya ia menyatakan bahawa sukar untuk mempercayai pengakuan-pengakuan penglibatan keajaiban itu disebabkan masing-masing saksi pada waktu itu memberikan pernyataan yang berbeza-beza. Kiranya saksi pada waktu itu tidak sepakatlah. Yang mengecewakan lagi adalah pada hari itu yang seharusnya mereka lihat ialah penjelmaan Maria sebagaimana yang dijanjikan, tetapi ianya tidak pula berlaku. Mereka hanya melihat matahari sahaja. Juga setelah peristiwa itu, peperangan masih juga berlaku dan berterusan. Tetapi meskipun Maria tidak menjelma, mereka tetap percaya dan yakin adanya Maria pada ketika itu, dan membenarkan dakwaan anak pengembala yang mengatakan Maria telah memperlihatkan dirinya. Jadi sahabat semua, setelah peristiwa itu tersebar, kiranya virallah pada waktu itu, maka bermulalah banyak yang berkunjung ke kota Fatimah untuk ziarah dan juga dibinalah patung-patung yang akhirnya pada tahun 1930 pusat gereja Katolik secara rasmi mengakui penampakan Maria itu terjadi di sana dan layak untuk dipercayai. Sejak saat itulah Maria menjadi ikon kota Fatimah dengan sebutan Our Lady of Fatimah ataupun Santa Maria ataupun Bunda Maria daripada kota Fatimah. Kesan daripada itu, penganut Katolik membina gereja di luar negara selain Portugal dengan nama Our Lady of Fatimah dengan maksud gereja Maria dari Fatimah. Jadi nama Fatimah di sini itu sudah pun terjawablah. Ianya tidak ada kaitan dengan anak baginda Nabi SAW. Tidak ada kaitan dengan Fatimah binti Rasulullah. Hanyalah nama daripada tempat yang menggunakan nama Fatimah. Sahabat semua, mukjizat ataupun perkara yang luar biasa ini berlaku adalah atas izin Allah. Dan para nabi dan rasul itu Allah berikan kelebihan dengan mukjizat, yaitu kejadian hal-hal yang di luar akal fikir manusia biasa seperti kita. Juga karomah kelebihan diberikan kepada orang-orang soleh. Adapun istidraj kelebihan juga ianya diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Hari ini ada ramai orang juga mengakui punya kelebihan dan boleh melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti boleh bercakap dengan malaikat, boleh bercakap dengan langit dan sebagainya. Tetapi ianya digunakan untuk mempengaruhi dan juga mengambil kesempatan kepada orang ramai demi keuntungan. Sebagai kesimpulan sahabat semua, dalam dunia ini terdapat banyak hal-hal yang baru bagi kita, juga hal yang kita tidak ketahui.
disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan kita sendiri. Apatah lagi ilmu Allah yang maha luas ini. Terasa kerdilnya kita. Saya dapat rasakan sendiri banyak benda yang saya tidak tahu. Jadinya kita perlu lagi belajar. Juga sedikit sebanyak perkara yang kita dah tahu, maka kita akan lebih bertolak ansur dan tidak berlebih-lebihan. Jadinya cukup sekadar itu sahaja. Kita jumpa pada video seterusnya. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.